A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adam Muhammad ibn Abdullah sahibul barakat wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa azwajihi at-tayyibat. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وقال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, selalu kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnianya, rahmat daripadanya, inayah daripadanya diberikan kepada kita kelapangan dalam kehidupan ini. Dan hari ini Allah masih lagi memberikan ruang-ruang waktu kehidupan yang terakhir bagi kita dengan saki-baki umur kita yang semakin menjengah ke senja ini. Mudah-mudahan waktu yang amat berharga dalam hidup ini, walaupun hanya sesaat cuma, sudah pasti perkara yang memberikan manfaat untuk kita ialah kita dapat mengambil sesuatu kebaikan dalam hidup kita sebelum kita dipulangkan hak kita ini kepada pemilik jiwa, raga dan ruh kita, yakni Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan malam ini bukan hanya sekadar kita berada di dalam rumah Allah ini untuk kita sama-sama mendirikan solat fardu maghrib maupun isyak yang bakal tiba nanti, mengambil tempoh masa antara maghrib dan isyak itu peluang untuk sama-sama kita menambah kefahaman kita terhadap agama, memperkukuhkan akidah pegangan kita seperti mana yang disebutkan dalam mazhab kita, mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, yang dibawakan oleh pelbagai para ulama kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita tidaklah menjadi di kalangan golongan yang rugi, iaitu golongan yang saling menuding jari dan golongan yang tidak mengambil peluang untuk melakukan kebaikan buat diri, bahkan saling menyalahkan antara satu sama lain. Kita menjadikan ruang dan kebaikan ini mudahan sebagai himpunan untuk Allah tautkan rasa kasih sayang di kalangan kita, dan Allah limpahkan rasa kesyukuran sebagai hamba yang serba hina dan dhaif ini, insya-Allah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Sehari dua lagi kita nak meninggalkan 1443. Maksudnya kita nak masuk tahun baru hijrah pula 1444. Kan? Bukan kira nombor port toto tu tak. Kan? Angka. Bila sebut angka ni maksudnya segala-galanya akan berubah. Tambah-tambah angka kita, umur kita ni kan. Kan? Saya ni baru 27. Tiap-tiap tahun 27. Tak ada tambah. Tua dah juga kan, kira semakin lama semakin bertambah. Maksudnya bila bertambah tu, persoalannya ialah kalau orang ni dah bertambah umur, maksudnya dah bertambahlah matang ni. Bimbang kita ni semakin bertambah umur, duk tua tu juga, tak berubah-ubah pun. Tak apalah tuan-tuan, kita buat satu muhasabah malam ni. Mudah-mudahan kita nak tinggalkan tahun Hijriah 1443, nak masuk tahun baru 1444 ini, sesuatu yang mungkin memberikan kepada kita peluang untuk kita tambah baik. Kekurangan yang ada kita baiki, kebaikan yang kita buat kita tambah baik di masa akan datang. Ya, tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, mungkin menjelang kita sorot kembalilah tak setahun ini, tapi mungkin sebulan yang lalu, bila masuk sahaja Zulhijjah, nak dekat dengan hari raya. Setiap kita ni duk fikir nak buat korban. Yang duduk di Mekah, duduk standby dah Tarwiyah, kemudian Arafah, kemudian hari Nahar, ya? Kemudian akan menghabiskan perkara yang menjadi kewajipan bagi seorang hujjaj, jemaah haji. Tiba-tiba di kita ni, tempat kita ni, ada pula lah kisah-kisah yang menggugah rasa iman setiap kita. Ya? 2 hari tak silap saya sebelum Raya Haji, seorang anak muda perempuan kan, dia buat stand up comedy tu. Dia cerita tentang dia buat lawak lah kan, tapi dia boleh buka baju kat situ. Yang syok ni tak buka habis.
Kali buka habis terus. Yang buka sekat-sekat buat apa kan? Melambat. Tak, maksudnya dah dosa lalang dosa-dosa terus. Macam tu lah. Kan? Itu satu hal lah. Kan? Tapi kita tengoklah betapa sensitifnya umat Islam kita di Malaysia ni. Kan? Sama-sama tu terus ambil tindakan viral. Orang yang viral tak apalah, yang nak tengok pula. Apa dia buat apa? Tak ada tengok lah dia buat apa tu. Ambil tindakan. Maksudnya ramai di kalangan kita yang cepat sensitif lah, prihatin terhadap isu bila mana Islam itu dipermain-mainkan. Selang saja pula 2-3 hari lepas tu, remaja pucung pula dah. Kan? Cabar pula kan. Kata apa? Allah dengan Nabi itu sebagai bab satu. Kan? Itu antaranya. Lepas tu pula adalah 2-3 lagi kes yang lain. Orang sebut di Kelantan, di Terengganu, di Pahang. Ialah report tu sampai kat kita juga kan. Mungkin tuan-tuan dapat juga, ada yang pakai voice note dan sebagainya. Tuan-tuan, soalan dia, adakah benda ni dirancang? Terancang? Ataupun kita yang tak tahu? Tuan-tuan, berlega-lega di kalangan kita manusia yang semakin lama semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Punca dia tuan-tuan, malam ni kita sebut, bimbang-bimbang bukan hanya orang luar yang tak main masjid. Kita yang hari ni belajar pun bimbang-bimbang. Sebab kata seorang penyair, man izdada ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang menyangka diri dia bila bertambahnya ilmu, man izdada ilma, dia rasa dia bertambah ilmu macam kita lah mengaji ni kan, tambah-tambah mengaji dengan Ustaz Nabil. Ustaz dalam TV tu kan, apa tak percaya kan? Jadi kita rasa sonok macam saya pun mengaji pun daripada tok-tok guru kampung juga. Cuma keluar TV sekali-sekala lah. Minggu ni tak keluar lah, esok ni tak keluar lah forum perdana. Tapi akan keluar untuk malam lusa, malam tahun baru. Baca doa akhir tahun kan, awal tahun kan. Nanti tuan-tuan tengoklah. Saya akan jadi pengacara untuk menjemput Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong join untuk program tu lah. Jadi terpaksa lah tolak jok-jok lain. Malam tu ada tugas rasmi untuk negara dan juga untuk agama. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kata penyair tadi, man izdada ilma, barang siapa yang bertambah ilmu, walam yazdad huda, tapi tak bertambah petunjuk, lam yazdad minallahi illa bu'da. Sebenarnya Allah tak tambah apa-apa, melainkan Allah tambah kejauhan daripada Allah Ta'ala. Wal'iyyazubillah misalnya. Sebab tu kadang-kadang kita kan dulu guru kita selalu mengajar, bila mengaji berguru bertalaqi, musyafahah macam ni. Kita lah ni YouTube-nya Otak Azhar Idrus, tahu dia. Tengok. Tak apalah, memang nak pergi Terengganu jauh. Contoh peminat Ustaz Azhar Idrus, contoh. Ada peminat Datuk Kazim Duke. Pun ada. Siapa lagi Ustaz Amal lah, Ustaz Don pun ada kan. Ustaz yang senior-senior, yang muda-muda pun ada. Ustaz Nabi rasa tak ada minat sini. Ni sebab malam ni terpaksa main ni. Tapi tak malah. Dia nak mengaji ni, dia kena paksa diri. Dia bukan terpaksa kerana nak tengok ustaz. Tak, dia kena paksa untuk dapatkan ilmu. Kata penyair tadi, sebenarnya orang yang bertambah ilmu, dia rasa bertambah hebat. Sebenarnya Allah tak tambah apa-apa, melainkan Allah tambahkan kejauhan daripada Allah. Wal'iyyazubillah. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang bimbang. Contoh macam saya pun, bila sambung master, lepas ni nak sambung PhD, kan orang pula kata, Ustaz, sambung PhD Ustaz, lepas ni orang panggil doktor. Adakah kadang orang nak panggil kita doktor? Bimbang-bimbang, salah pada sasaran. Bukan kerana kita nak tambah ilmu, nak sampaikan kepada orang. Bimbang-bimbang dapat doktor, lepas ni orang panggil doktor sedap ni, Dr. Nabil, D-U-N-A, Duna, Dr. Ustaz Nabil Ahmad. Duna pula, bukan dunia, Duna. Duna Zalik, lain pula maksud dia. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka sebab itulah kita tengok kenapa manusia hari ini semakin lama semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Kita bawa cerita ni tuan-tuan, ya. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ada satu hadis. Hadis ini kedudukannya marfu', yakni disandarkan kepada Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dalam beberapa riwayat, hadis ini pada kedudukan hasan. Ya, disebutkan oleh Anas bin Malik, Nabi sebut salasun munjiyat, 3 perkara yang menyelamatkan kita, yang boleh menyelamatkan kita. 3 benda. Hidup dunia, bahagia akhirat. 3 benda kata Nabi SAW. Apa dia? Pertama kata Nabi SAW ialah khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah di saat seorang-seorang sirri
duduk bersunyi-sunyian, wal alaniyah, ataupun dalam keadaan terang-terang. Itu satu. Yang kedua, wal adlu fir ridha wal ghadab, berlaku adil dalam keadaan redha maupun dalam keadaan emosi sedikit terganggu, iaitu marah. Yang ketiga, wal qasdu fil faqri wal ghina, berjimat cermat ketika dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Ini kata Nabi SAW. Kita tengok satu persatu. Pertama, kata Nabi SAW, benda yang boleh menyelamatkan kita ialah perasaan takut di saat kita duduk sorang-sorang maupun dalam keadaan ramai-ramai. Tuan-tuan, saya nak tanya secara ikhlas lah, dalam kita duduk ramai-ramai ni, siapa yang nak buat maksiat? Tak mengaku. Padahal kita semua ni pendosa kan. Betul tak kita katakan bahawa bila ramai-ramai ni malu nak buat dosa? Sebab sekali lagi orang tengok. Oh tak mau orang tengok kita. Tak mau pula kita baru balik haji kan. Tak ada orang haji takkan buat dosa. Haji dia akan merasa Allah astagfirullah. Dia bersikir banyak. Kan? Bila pergi Mekah ni, dia tarbiyah di sana dalam tempoh 40 hari tu, balik mai zikirnya adalah Allah saja. Berselang 40 hari pula zikirnya meletup lah, era lah, muzik-muzik lah. Tu jawab sendirilah. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kenapa Nabi sebut yang pertama ialah kena ada perasaan takut. Inilah yang terjadi apabila manusia tidak ada rasa takut pada Tuhan. Kata ulama, iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila dah hilang rasa malu, maka dia akan buatlah apa yang dia rasa mahu. Benda salah kan, benda betul kan, dia rasa seronok dia boleh buat. Tambah-tambah benda salah, orang tak tegur, orang tak kata apa, tak ada masalah. Kan? Mak tu macam cerita yang perempuan tadi. Walaupun dia kata latar belakang daripada keluarga yang baik-baik, kan? Kemudian dia pula orang yang menghafaz Al-Quran. Kita doakan mudah-mudahan Allah bagi petunjuk hidayah kepada dia, kembali kepada pangkal jalan. Ya, kita tak tahu, itu diuji, dia baru diuji. Kita yang hari ni dah berada pada tahap ni, kita rasa alhamdulillah Allah jaga aku. Kalau Allah uji kita seperti itu, wal'iyazbillah, kita pun tak tahu. Takut-takut kita jadi lebih teruk daripada apa yang berlaku dan dipertontonkan oleh si wanita tadi. Kita minta jauh daripada Allah Ta'ala, minta daripada godaan syaitan, minta berlindung dengan nama Allah Ta'ala daripada godaan syaitan, agar kita dibolak-balikkan jiwa kita. Tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, kalau kita tengok balik, kenapa diletakkan sebagai takut kepada Allah ni di saat kita duduk ramai-ramai? Ya, itu adalah fitrah manusia. Bimbang yang satu lagi, kita takut kepada Allah Ta'ala di saat kita ramai-ramai, tapi kita tak takut ke Allah Ta'ala bila kita duduk sunyi-sunyi. Perasaan godaan itu akan ada bila kita duduk sorang-sorang. Hari ni duduk ramai-ramai lega lah. Tambah-tambah kita duduk dalam jemaah. Sebab itulah Nabi suruh kita duduk alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian bersama dengan jemaah. Tak kisahlah jemaah keluar 3 hari ke, keluar 40 hari ke, tak keluar ke, duduk masjid ke, kan? Janji duduk dengan jemaah. Maksudnya duduk secara beramai-ramai. Bila kita duduk ramai-ramai, dia takkan fikir, tak ada nak fikir. Walaupun ada perasaan nak buat jahat tu, tapi bila duduk ramai-ramai ni, perasaan nak buat jahat tu semakin lama semakin berkurang. Kata guru saya, contoh macam kita duduk di masjid surau ni, dia ibarat satu besen yang penuh dengan dayak sabun. Kita ni pula banyak buat dosa. Ibarat kain buruk yang banyak celoreng-celoreng, kotor-kotoran. Cuba ambil baju kotor tu, baju yang kotor tadi. Sebab semua tak angguk, macam tak faham lah. Ambil baju yang ada kotoran tadi tu, masukkan dalam besen tu, masukkan dalam kita punya bekas baldi tu yang penuh dengan dayak sabun, rendam setiap 3-4 hari. Tak payah kocok, tak payah apa. Cukup 3-4 hari, angkat, jirui hayang, simbah hayang kat situ. Kotoran-kotoran yang ada kat baju tadi tertanggal tak? Bersih sebersih-bersihnya ke? Mungkin taklah bersih semua kan, sebab nak kena sentan. Tapi setidak-tidaknya daki-daki kotoran-kotoran tu tertanggal ke? Ya. Itulah ibarat kalau kita duduk dalam keadaan kita duduk ramai-ramai. Ya, kita ni banyak dosa. Bila kita duduk ramai-ramai, setidak-tidaknya berkat dengan doa kawan kita, berkat dengan duduk dengan jamaah ni, kita pula banyak dengan keadaan kita hari ni mendengar majlis ilmu, setidak-tidaknya benda yang namanya kita kefahaman beragama bertambah, dosa-dosa kita pula diampunkan oleh Allah Ta'ala. Itu benda kita duduk secara berjamaah. Cuma bimbang persoalannya ialah kita mungkin boleh takut pada Allah di saat duduk ramai-ramai. Macam mana pula kita nak melahirkan rasa takut bila kita duduk sorang-sorang? Macam mana tuan-tuan? Duduk ramai-ramai kita boleh rasa, ya Allah aku tak nak buat dosa. Ya, sebab ramai. Tapi bila duduk sorang-sorang,
Inilah punca kenapa manusia akhirnya tertewas. Macam contohlah kita kata isu yang berlaku juga sejak sehari pula, seminggu dua ni. Ustaz selebriti didakwa dirogol. Merogol dirogol pula. Silap pula. Takkan ustaz tu kena rogol didakwa merogol. Terus orang pakai telefon, ustaz. Dia pun ingat kita pula. Padahal kita ustaz je, taklah selebriti sangat. Rupanya ramai orang nak tahu. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kenapa berlaku begini? Kita jangan cari salah pada siapa yang sedang melakukan kesalahan. Kita tak tahu ujian mereka hari ini, mungkin dia tahap tu. Mungkin dia berubah bila mana dia dah bertaubat lebih baik daripada kita. Sebab tu kita tak tahu apa salah lagi. Kita minta pihak berwajib cari dan dapatkan bukti, baru jatuhkan hukuman kepada mereka yang diperakui kesalahan mereka. Kita yang tak salah ni, jangan duk cari salah orang. Kan? Sebab kita tak duduk tempat tu. Kita tak tahu apa yang berlaku, mana yang hak, mana yang batil. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, cuba tengok di keliling kita dekat, contohnya dekat Lebuh Raya tu, billboard yang ada tu. Tuan-tuan cuba tengok kan, promosi baju lah, promosi apa, kecantikan, kosmetik tu lah, macam-macam jenis, segala jenis ubat pun ada kiri kanan jalan raya. Tiba-tiba hari tu kawan saya bagi tahu, ustaz cuba tengok, kenal tak kawan ni? Saya kata, mana nak kenal? Dia kata, dia ni, cuba tengok dalam TikTok, antara TikTokers yang terkenal, berjuta follower dia. Orang yang like, orang yang share, orang yang follow dia punya barang kosmetik dia. Dia kata, ustaz cuba tengok. Saya pun tengok lah. Oh macam ni lah. Siapa beli produk dia ni, sebelum makan dia kena menari dulu macam dia. Oh baru jadi. Macam kita kan kena goncang-goncang. Hak ni bukan goncang produk tu, kita kena dulu shake dulu. Baru boleh minum, baru jadi langsing macam tu. Oh macam tu. Tapi ustaz, dia kata, saya sedih. Siapa? Orang yang record video ni, orang yang share video ni adalah suami dia sendiri. Nampak tuan-tuan? Kalau si isteri itu memang takut dia, memang manusia ni dia ada serba-serbi kekurangan. Bila kita berkahwin, itulah peranan untuk suami menjadi ketua keluarga, untuk menegur, menjadi penasihat kepada isteri. Andai suami pula tersalah dan tersasar, isterilah tolong memberikan nasihat dan pandangan untuk membetulkan kedudukan suami dan isteri tadi. Tetapi apa yang berlaku? Isteri dah memang menayangkan tubuh badan, si suami pula ambil gambar, video, hantar pula di media sosial, share oleh orang ramai. Dipertontonkan tubuh istimewa isteri itu yang khas pada dia kepada semua khalayak ramai yang namanya ajnabi. Wala'iyazbillah. Kenapa tuan-tuan berlaku begini? Ni, sebab tak ada perasaan takut kepada Allah. Sebab tu cuba tengok balik kisah Nabi kita SAW. Ketika mana turunnya wahyu yang pertama, ketika mana Nabi diangkat menjadi Rasul, ketika mana Nabi menerima agama Islam ini, apa yang Nabi terangkan kepada umat Islam ketika itu? Adakah Nabi suruh sembahyang? Tak sembahyang, tak masuk syurga. Ada? Dia haji. Sedangkan haji itu di antara ibadat tertua, di samping solat dan puasa. Betul atau tidak? Betul tak haji ni di antara ibadat tertua? Betul? Siapa yang mula-mula buat haji? Nabi Ibrahim. Nabi Adam. Betul? Perempuan dia apa tu? Letih Ustaz, kami bab ni kami memang fail Ustaz. Kami bab masakan kami tahu Ustaz. Tak apa. Ya. Banyak kisah, antaranya Nabi Adam. Ketika mana dikeluarkan daripada syurga, kan? Dia munajat pada Allah untuk dibuat satu, diterima taubat dia. Kemudian dia pula diminta oleh Allah Ta'ala untuk membina satu masjid, kan? Kata tu rumah Allah Ta'ala tu, Kaabah. Banyak cerita. Kata Kaabah ni dibina oleh malaikat, Kaabah ni dibina oleh Nabi Allah Adam. Kemudian Nabi dibina oleh Nabi Allah Ibrahim. Berperingkat-peringkat. Tapi peringkat-peringkat itu nak cerita bahawa itu di antara asas dalam hidup kita, bahawa permulaan bukan kita, ada orang sebelum kita. Kita ni hanya meneruskan saja. Bila sebut tentang ibadat-ibadat ni, cantik dah Islam tu. Ya, Nabi ajak kepada umat Islam ketika itu bukan suruh buat ibadat lagi. Perkenalkan Tuhan dulu. Kita, cuba tengok kita dengan anak-anak kita dulu. Betul tak? Kalimah-kalimah untuk membesarkan Tuhan lah kita perkenalkan. Hatta dalam perut lagi, yang kita pegang usap, Assalamualaikum, apa khabar anak? Dia tak? Kan tak buat dulu. Tak apa, boleh buat lagi. Faham tak? Kan? Faham tak? Lepas ni berbincang elok lah. Lanjut tak apa kan?
Kita kenal dengan anak yang cucu lah. Tengok duduk dalam duit pula dah. Dalam buai. Kampung saya panggil duit. Kita duduk mendudui tu. Duit. Kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu cengeng sikit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak mahu lena pula tu. Dia cengeng. Betul tak kita gunakan kalimah membesarkan Tuhan? Tapi bila gamelan ni apa? Ting ting tang ting tara ting taka ting tang ting. Tak salah, lagu tu tak salah. Kita nak nyanyi tak kisah. Cuma kadang-kadang faham tak tuan-tuan? Kita menyelitkan kalimah membesarkan Allah keadaan anak-anak kita yang kecil. Sebab tu bila anak membesar dia kenal siapa Tuhan. Mudah-mudahan. Sebab tu untuk mendidik perasaan takut kepada Allah, didiklah daripada kecil. Didik pula bukan hanya sekadar kita membacakan kalimah-kalimah membesarkan Tuhan, perkenalkan kepada mereka tentang kebesaran Allah Ta'ala. Ni perkara-perkara asas dalam hidup. Sebab tu bila saya duduk dalam majlis-majlis ilmu, kalau tuan-tuan bawa anak-anak kecil, bawa lah. Kita tahu budak-budak ni kadang berlari, bangkit, tak apa, nak makan, nak berguli tu budak, tak ada masalah. Bawa aja. Paling tidak dia tahu, ni majlis untuk nak dapat ilmu. Lah ni dia tak tahu lagi. Nanti dia besar dia akan tahu. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Tu perkara yang pertama. Yang kedua Nabi sebut apa? Wal adlu fir ridha wal ghadab. Berlaku adil ketika dalam keadaan ridha ataupun ghadab, marah. Tuan-tuan, kita bila keadaan tengah emosi kita tak stabil, marah, tuan-tuan boleh tak nak menentukan sesuatu benda? Contoh anak kita tu dah semayang, anak kita tu dah buat baik, tiba-tiba dia nak minta nak tengok cerita apa? Omar Hana. Kita pula bawa balik penat. Mak nak tengok Omar Hana. Dah semayang asar dah. Dah mandi dah pun. Kita ni balik-balik penat. Balik-balik dua rutun. Mak nak ambil handphone nak tengok Omar Hana. Omar Hana tak habis-habis Duduk saat sebab kita bawa balik. Marah pula mak. Pok. Apa kata orang perempuan je kena tadi ustaz lah. Ustaz kata kami tak tahu apa-apa. Orang lelaki penat kan. Balik-balik tak ada nak kena kopi, tak ada nak kena apa lagi kan. Anak pula main duk panjat atas kepala kita pula. Kan? Dia buat macam Omar Hana. Omar Hana atas kepala aku. Saya habis nak. Marah anak kita. Nampak tak tuan-tuan? Maksudnya apa? Kita nak berlaku adil dalam keadaan kita tengah emosi ni susah. Redha lagi susah. Sebab redha ni keadaan kita stabil. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita tentang apabila Sayyidina Ali karamallahu wajhah hilang baju perisai. Sayyidina Ali ada baju perisai baju perang. Baju perang ni hilang. Dijumpai oleh seorang lelaki Yahudi. Dia kata, ni baju aku. Pernah dengar cerita? Pernah dengar? Dia kata, ni baju aku. Yahudi kata, dah, baju aku jumpa. Jadi hak aku. Mana bukti baju hang? Dak, ni memang baju milik aku tahu ni memang design ni aku punya. Tak kisah design tak design hang. Ni aku jumpa, kira aku punya. Gaduh dia bawa punya. Kan? Siapa yang punya? Akhirnya dibawa kepada mahkamah. Hakim nak tentukan siapa yang punya. Akhirnya bila dengar bukti, dengar penjelasan daripada kedua-dua pihak, hakim menjelaskan. Cuba bayangkan, hakim ni duduk depan dia ni, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali khalifah. Sayyidina Ali menantu Nabi. Sayyidina Ali sahabat Nabi. Yang hak lelaki ni Yahudi. Macam mana dia nak tentukan hukum? Sedangkan pada kedua-duanya ada bukti, dua-dua pula nak dapatkan penjelasan yang membawa kepada kebenaran. Akhirnya bila mendengar kepada kedua-duanya, hakim menentukan bahawa baju ni hak milik Yahudi. Bayangkan nak tentukan hukum, nak berlaku adil ni. Sedangkan ni Sayyidina Ali. Oleh sebab kerana dengan apa yang dibuat, bukti, hujah yang disampaikan oleh lelaki tadi, Ali tak ada bukti yang jelas. Walaupun baju ni dia kata hak milik dia, siapa dia bawa bukti, kena ada saksi dan sebagainya. Akhirnya baju ni dikembalikan kepada Yahudi tadi. Yahudi tadi balik, dia kata, wahai Ali, aku tahu baju ni bukan baju aku, baju hang. Tapi oleh kerana dengan keadilan pihak mahkamah dan ketelusan engkau, tak main tumbuk aku. Yalah, kalau kita jumpa barang kita dulu, kena ribut dulu kan. Ni tak, dia kata, hang tunjuk bukti, bawa kepada muka keadilan. Aku tahu bukan hak aku, ambillah balik baju hang. Dan oleh kerana dengan kesiqahan, kepercayaan yang kau tunjukkan kepada kami tentang bukti seorang pemimpin Islam, aku hari ini masuk agama. Bawa tu ni nak tunjuk kata adil ni dalam keadaan ni, sampai tahap orang boleh terima Islam. Hebat. Kita tuan-tuan tak payah cerita. Duduk tengah kereta, bawa 80, duduk tengah-tengah. 3 lane kan, lebuh raya 3 lane. 80 duduk tengah, 110 duduk paling tepi, 20 duduk motor. Kan? Tak salah. Hak belakang high beam lah, horn.
Maaf sebut kan. Tu saya lah. Sebab saya nak main sini tadi, saya pegang 3-4 kereta, potong slow. Dia tengok kereta kita macam kereta kecil kan. Dia pun slow. Kita nak berceramah. Nasib tak pakai yang lampu 3 tu. Merah biru, jalan merah biru ya. Dua tu. Marah tapi dalam keadaan, ya astagfirullahalazim, aku ni ustaz. Angkat lampu juga. Cepat sikit. Tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Ni nak sebut tentang berlaku adil dalam keadaan redha maupun qada marah. Pada keadaan yang ketiga, kata Nabi SAW, yang boleh menyelamatkan kita ialah wal qasdu fil faqri wal ghina. Berjimat cermat ketika dalam keadaan fakir maupun kaya. Betul atau tidak? Bila kita ni duit tak ada, ni baru sehari semalam kan 2 hari lepas orang kerja-kerjaan dapat gaji. Semalam kan? Hari ni kata makan kambing kan? Tak. Order dia kan? Alhamdulillah. Dia kenyah ya. Cik Zul kenyah ya. Dia bila dapat gaji je, makan besar kan? Pergi shopping, ajak mana-mana pergi piknik. Sebab ada duit. Menjelang minggu ketiga, minggu kedua, duduk mana? Duduk rumah. Pintu pun kunci rapat, tak pergi mana. Takut orang mai minta makan. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Betul atau tidak? Masa PKP tu, kita yang tak pandai nak masak ni, tunjukkan kepakaran pandai masak. Sebab nak berjimat cermat, makan apa yang ada. Beli pula makanan yang cukup-cukup untuk keluarga. Tu dulu. Sebab kita tahu bila PKP ni, dia tidak ada semua luar. Memang kita kena kerja sendiri. Waktu tu tuan-tuan, cuba nampak? Betul tak? Islam ni suruh kita berjimat cermat ketika dalam keadaan kita miskin. Kita tak pernah ada duit. Tapi bila kita kaya, rupanya Nabi pesan pada kita untuk menyelamatkan kita di saat kita hidup dunia dan akhirat ni. Perkara pertama pesan Nabi, kena ada perasaan takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kena berlaku adil dalam semua aspek. Sama ada orang yang depan kita tu Muslim ataupun non-Muslim, kalau dia bawa kepada kebenaran, kita kena menerima hakikat keadilan kepada dia. Tu. Yang ketiga, kita kena pandai balancing, kena pandai susun atur perancangan kewangan, perancangan ekonomi untuk kita dan juga ahli keluarga. Ni kata Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, cuba tengok contoh-contoh dalam agama. Paling tidak tuan-tuan, cuba tengok bila saya sebut 3 benda ni, Islam itu mengatur kehidupan kita dengan sempurna. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, Nabi tak berhenti kat situ. Rupanya ada lagi. Tadi thalathun munjiat, 3 perkara yang menyelamatkan. Rupanya Nabi sebut lagi wa thalathun muhlikat, 3 benda pula yang mendatangkan kecelakaan kepada manusia. Kata Nabi SAW, yang pertama ialah hawa muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Yang kedua, wasyuhun muta', orang tua yang kedekut. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsi, rasa ujub pada diri sendiri. Wal'iyyazubillah misalnya. 3 benda lagi yang Nabi sebut boleh mendatangkan kecelakaan, rosak hidup dalam dunia kita dan rosak dalam keadaan amal kita kepada akhirat. Iaitu 3 benda. Satu ialah hawa muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ambillah beberapa pengajaran besar dalam hidup kita. Hatta di zaman para anbiya yang terdahulu, menceritakan perihal bagaimana manusia meletakkan bukan hanya sekadar nafsu, tetapi akal yang tidak bertitik tolak daripada wahyu Tuhan. Akhirnya kerana dengan nafsu, kerana dengan logik akal manusia, manusia boleh bercinta sesama sejenis, manusia boleh buat dengan perkara yang melanggar agama, bahkan manusia boleh buat apa yang mereka suka dalam hati mereka. Sedangkan Islam datang selepas itu memandu kehidupan untuk mengatur balik perjalanan kehidupan manusia dengan lebih baik. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita singkap banyak kisah. Cuma malam ni saya tak nak sentuh banyak. Kita ambil kisah bagaimana seorang pembesar, bagaimana orang kanan yang hidup di zaman Nabi Allah Musa AS, daripada seorang ahli ibadat akhirnya menjadi orang kanan kepada Fir'aun, dan jadi orang yang paling kaya di zaman itu. Dan hatta disebut sampailah hari ini dia yang paling kaya. Siapa dia? Qarun. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, ada satu kawasan dekat Al-Fuyum ataupun Al-Fayyum, satu kawasan yang disebut sebagai kawasan pertanian yang berjaya di bumi Mesir. Seluas mata memandang tasik tu. Tasik tu taklah dalam, mereka lah kata. Sebab saya tak turun lah. Sebab saya nampak tasik tu macam mendatar je kawasannya. Kita boleh nampak daripada sini sampai tu, jauh mata memandang. Ada dengar cerita daripada kawan-kawan dan abang-abang generasi lama, ramai dah pekaji-pekaji barat datang menyelam
nak buat kajian, nak cari harta Qarun. Turun tak jumpa. Maksudnya Allah Ta'ala tenggelamkan harta tu sampai tak siapa pun jumpa. Tapi yang syoknya kita pula buat explorers, kan? Mencari harta Qarun. Orang lain cari tak jumpa, kita cari sampai jumpa. Menang pula tu. Oh, Qarun sungguh. Berjaya kita mengkarunkan harta itu. Bagus tuan-tuan ya. Tak apalah, nak sebut bahawa harta Qarun ni, sehebat-hebat manusia ni pun pernah dia cerita dalam Quran bahawa ketika mana nak tunjuk kata dia punya belagak dia punya hebat dia, disebut dalam satu kisah tentang Qarun ini dalam surah Al-Qasas ayat 78. Dia sebut ni dalam Quran, Allah rakamkan apa yang disebut. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang aku dapat hari ni daripada sumber kekayaan tak lain tak bukan, semuanya daripada hak milik aku sendiri, iaitu daripada ilmu aku. Ni yang saya sebut di awal tadi, kan? Man izdada ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Bimbang. Orang yang rasa dirinya semakin lama semakin bertambah ilmu, rupanya Allah tak tambah apa-apa. Bimbang tuan-tuan, terutama daripada hidup kita ni. Kehidupan kita bila mana Allah cabut hidayah, maka bimbang kita akan hilang dalam keadaan kegelapan. Hilang sasaran kita hidup dunia. Sebab tu kita duduk minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berikan aku taufik dan hidayah. Berikan aku taufik hidayah. Apa hidayah maksudnya? Dia bukan nur hidayah. Nur hidayah mungkin bini kita, kan? Ni petunjuk. Yang kita hari ni dah ada agama tu ada. Cuma kita tak tahu macam mana nak hidup. Ya, dengan petunjuk daripada wahyu Quran, petunjuk dengan sunnah Nabi, kita hari ni dapat hidup macam ni. Taufik. Kita minta Allah bagi kekuatan. Dah dapat hidayah tu, bagi kekuatan untuk kita buat. Tuan-tuan, nak mendirikan solat senang mudah? Senang ke mudah nak mendirikan solat? Jawablah betul-betul. Macam payah pun. Patut main lambat. 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, mudah tak? Orang nak jawab payah tu. Dia abstrak Ustaz. Dia soalan ni boleh jawab dua-dua Ustaz. Senang pun ada, susah pun ada. Hak senang masa bila? Masa bulan Ramadan Ustaz. Masa susah tiap-tiap masa. Naya tuan-tuan, sebulan yang mudah. Kenapa kita boleh katakan itu? Maksud saya ialah, sedangkan benda yang namanya Nabi pun sebut, kan? Nabi pun sebut benda yang disyariatkan ni benda bukan untuk menyusahkan kita. Bahkan Nabi buat benda sunnah pun Nabi tak nak menyusahkan kita. Maksudnya dalam Islam ni perkara yang kita buat ni mudah senang? Senang. Tapi kita je buat senang, sebab tu jadi susah. Kita ni contoh benda tu mudah, tapi kita ni ambil mudah, sebab tu jadi susah. Contoh, tuan-tuan, saya cuba tuan-tuan ingat balik. Buniyal Islamu ala khamsin, dalam satu hadis ni, dalam kami belajar di Al-Azhar, guru kami cerita. Dia bawa satu analogi. Kita dalam satu hadis kan, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam ini terbina daripada 5 asas utama, kan? Pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Kita mengucapkan syahadah. Yang kedua, solat 5 waktu. Bagus. 3, puasa di bulan Ramadan. Keempat, tunai zakat. Kelima, haji. Adapun kalau dalam hadis yang lain, ketiga ni tunai haji, yang keempat puasa di bulan Ramadan. Ada perubahan, perbezaan dari sudut kata Nabi SAW. Apapun, rata-rata yang menyatakan bahawa 5 benda ni asas paling utama dalam hidup. Ni tiang. Tuan-tuan cuba tengok. Yang pertama, basic dia, syahadah. Ungkapan. Dia hanya bukan ungkapan, tapi al-qasdu. Pengiktirafan dalam diri bahawa kita sebagai seorang Muslim, apa yang Islam suruh buat, aku kena buat. Apa yang Allah suruh perintah, aku kena buat. Apa yang Allah larang, aku kena tinggal. Tu syahadah. Yang kedua, solat. Barulah kita praktikal. Kita mendirikan dengan 5 waktu setiap hari, sehari semalam. Ketiga, puasa. Dalam nak menjaga solat ni, praktikalnya lagi, kita kena berlapar, kita kena tahan, kita kena ikut sunnah Nabi, kita kena ikut perintah pada Allah, tahan nafsu kita, puasa. Yang keempat, barulah nak cuba-cuba kita belajar keluarkan harta, bersihkan harta dengan zakat. Kelima, keempat-empat benda yang kita buat ni ada pada satu. Nak pi Mekah, kan kita naik Nawai tu, kan? Saja aku
naik ihram, naik haji, betul tak? Kita niat tak? Pengakuan kita nak jumpa dengan Allah. Masa di sana kita mendirikan solat, sudah pasti wajib. Duduk sana pula perkara yang namanya kewajipan dan sunat ada tak? Solat sunat, solat wajib, bahkan perkara yang namanya Yaumul Arafah kita nak buat di sana. Ya. Rupanya di sana praktikal lagi hebat. Yang ketiga, puasa. Kita berasak-asak dengan orang, kita berlapar ketika kita duduk dalam keadaan orang ramai-ramai. Malam kita bermabik, boleh makan sambil-sambil tu makan roti pun boleh. Sambil duduk kutip-kutip biji tu, takut-takut terkutip dengan roti, terkutip dengan kacang, tertelan lagi tuan-tuan. Oh, maksudnya makan pun boleh. Rupanya dalam sana kita berlapar, bertahan. Oh, kita perjalanan kita jauh. Rupanya ada dalam haji tu. Yang keempat, bayangkan kita keluar zakat, kita keluar duit. Pergi Mekah ni, adakah kita keluar elok lah? Tak ada tuan. Tambah hak kes hujung-hujung yang kita pergi tu, yang kes yang tak boleh terbang. 400 orang kan, marah kat syarikat travel. Dia banyak faktor lah. Bukan hanya sekadar travel tu, tapi masalah dia tak maklum kepada pihak jemaah ni. Sebab bila visa Purada ni dia visa akhir. Dia kota akhir. Kota akhir. Dia kota ni tak banyak. Bukan tak banyak maksudnya dia kota ni dia peruntukan tu dia bagi kepada banyak-banyak syarikat. So kau ni dapat 15, kau ni dapat 30, kau ni dapat dia tak terus lamsam 400 kau ni. Bergaduh tak lagi orang lain. Macam mana boleh dapat 400? Kami 13 So dia bagi sikit-sikit ya. Jadi yang tak dapat tu jangan kecil hati. Lepas tu yang tak dapat pula jangan pula asal putus asa, tak boleh pi. Tambah yang baru ni pi, saya tak mau kata apa, tak kira dia kata Ustaz Nabi komen, Ustaz Nabi ada faham kat kawan tu lah. Dah. Saya tak ada apa. Saya nak cerita bahawa kita serah pada Allah Ta'ala urusan. Bahawa sebenarnya bila kita buat haji tu lengkap keseluruhannya. Baik, cerita kita tadi. Bila sebut tentang yang pertama ialah hawa muttaba'un. Kalau ikut hawa nafsu, rosak binasa. Yang kedua, wasyuhun muta', orang tua yang kedekut. Maksudnya orang yang semakin berusia yang saya sebut tadi, kalau semakin lama duit semakin bertambah kan. Tambah-tambah ni dapat pencen kan, banyak tuan kan. Sebab tu saya main sekali tambah, main sekali tambah kapek, main sekali tambah ni pula. Main kali ni tak tambah pula. Tak apalah. Oh ada. Oh tambah betul-betul, tambah buku. Tambah buku. Betul. Dulu tak ada buku, dulu ada ayat terjun ni. Apa dia? Taman bunga. Pokok bunga dulu ni. Ni tambah buku. Bagus. Nampak tuan-tuan? Sebab tu bila kita semakin banyak duit ni, simpan buat apa? Gunakan. Zakat sudah pasti. Sedekah, infak, kemudian wakaf. Ambillah peluang. Harta-harta wakaf untuk kita gunakan ya. Jangan sampai tahap kita tua tapi tua kedekut bin bakhil. Sampai tahap kita tak mau langsung guna duit kita untuk agama. Wala yazbillah misalnya. Dan yang ketiga disebut oleh Nabi SAW, benda yang boleh mendatangkan kecelakaan dan kerosakan kepada amal-amal kita ialah i'jabul mar'i bi nafsi. Rasa ujub pada diri sendiri. Macam contoh tadi Qarun salah satu. Banyak lagi kisah-kisah lain dalam agama kita ni nak tunjukkan bahawa manusia bila mana dia lupa pada Allah Ta'ala, makin lama dia bangga diri dia, makin lama dia jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab tu macam kalau kita tanya, apa maksud ujub? Apa beza dengan riak? Ujub kita bangga, riak kita nak pertuntun pada orang. Ini aku nak semayang tapi Ustaz Nabil bismillahirrahmanirrahim Allah. Dia tak takbir macam biasa. Dia nak tunjuk tu takbir tu dia. Wala'iyazbillah. Tak ada lah kat sini, tempat lain. Maksudnya bila riak kita nak tunjuk, nak tuntun. Bila ujub kita rasa bangga. Dan kadang-kadang kita boleh membandingkan, orang lain tak buat, tengok aku main awal lagi. Kata nak ceramah, tengok aku main awal pada penceramah. Contoh kan, ceramah main lewat sikit kan. Duk kira dia. Tu kita namanya ujub. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Dah masuk insya-Allah. Dah lagi baru masuk. Kita berhenti azan kita berhenti azan sekejap lagi kita buat penutup sikit. Kita berhenti azan, bagi laluan azan dan kita sambung untuk sedikit penutup kepada apa yang saya kongsikan pada malam ni. Wallahu a'lam. Masuklah 8:41. Tak bunyi ya? Allah jatuh.
Masih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilatal fadilah syarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'ata. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, amma ba'du. Ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, berdasarkan kepada apa yang saya kongsikan tadi, 3 perkara yang Nabi sebut disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Anas bin Malik. Pertamanya ialah 3 benda yang boleh menyelamatkan kita, iaitu banyakkan takut kepada Allah di saat kita duduk seorang-seorang maupun kita duduk ramai-ramai. Yang kedua, kita hendaklah berlaku adil di saat kita berada pada keadaan redha, kita terima dengan hati yang terbuka, maupun dalam keadaan emosi kita tak stabil, marah. Yang ketiga, kita kena berjimat cermat di saat kita miskin maupun kita berada. Dan 3 benda lagi yang boleh mendatangkan keburukan kepada amal-amal kita dan juga diri kita sendiri. Pertama ialah mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, bila semakin berusia, semakin bertambah kita punya umur, semakin kita bakhil, kita kedekut. Dan yang ketiga, kita rasa ujub pada diri sendiri. Nak rangkumkan kata-kata saya tadi, mengambil kata-kata daripada seorang ulama dan juga ahli sufi, iaitu Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, yang berasal daripada daerah Samarkand di Uzbekistan. InsyaAllah kalau saya panjang umur dan Allah masih lagi beri kesempatan, bulan 12 ni saya nak pergi ke Uzbekistan, nak pergi ziarah makam Al-Imam Bukhari dan juga Imam At-Tirmizi, nak pergi tengoklah di daerah Samarkand dekat Uzbekistan. Kalau tuan-tuan nak pergi bolehlah join, tapi bayar sendiri ya. Bukan macam nak pergi kat Senawang tu, pergi Senawang tak masalah kan, ikut kereta sendiri ni, masalah nak pergi jauh. InsyaAllah nak pergi bersama dengan Ustaz Raihan, tanyalah Ustaz, dia akan baca satu riwayat daripada Imam Bukhari di makam dia, nak ambil yang kata apa, rasa perasaan bagaimana ulama-ulama kita terutama telah sebut hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang yang meriwayatkan hadis ni diceritakan bahawa, sebagai contoh, Imam Bukhari dia duduk di Bukhara, dia boleh terbang, istilah terbang, dia boleh pi musafir, pi kutip satu hadis tu kadang-kadang satu je daripada seorang guru. Kita hari ni malam ni tuan-tuan mai sini, esok pagi online, tak payah pergi jauh, mai sini ya. Tak payah pergi Kuala Lumpur, tak payah pergi Johor, duduk ni Seremban dua, dapat macam-macam ilmu. Betapa susahnya ulama kita dulu nak dapatkan satu ilmu dikumpulkan dan dimanfaatkan oleh kita. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi kata apa? Untuk mengelakkan diri kita daripada menjadi orang yang cepat dan mudah untuk bangga diri. Dia nampak benda seronok kan, macam Ustaz Nabi yang dalam TV tu. Tu yang asal orang TV. Cizul. Dia tak asal sebab saya selebriti. Kadang-kadang ni Allah uji kita ni, bila dapat pujian kita rasa macam kembang je.
So macam mana Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi nasihatkan kepada kita semua, ada beberapa benda. Antaranya pertama, ingatlah bahawa taufik dan hidayah itu milik Allah. Taufik dan hidayah itu milik Allah. Bila taufik hidayah itu milik Allah, maksudnya itu adalah sebesar-besar nikmat untuk kita. Bersyukurlah banyak-banyak kepada Allah. Bila kita tahu dah nikmat ini daripada Allah, sudah pasti kita tak akan fikir benda lain, melainkan semua itu datang daripada Allah. Satu. Tak ada lah masa kita nak fikir kebanggaan tu hak kita, sebab kita tahu aku jadi hari ni sebab dapat petunjuk yang baik daripada para ulama melalui kalam Allah dan juga sunnah Nabi SAW. Yang kedua kata dia, fikirkan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita saat kita hidup ni. Dan saya yakinlah ibu-ibu, ayah-ayah dah bila menjengah usia 40, macam saya lah, menjengah usia 40, dah 50, sekali lagi mata tak apa nak nampak, telinga tak apa nak dengar kan. Lepas tu apa lagi? Makan tak apa nak selera kan. Lepas tu jalan tak apa nak jauh dah. Duduk tak boleh nak duduk bersila, macam makcik-makcik duduk kena duduk atas kursi. Macam mak saya lah. Sama mak saya pun sakit lutut. Kampung saya kata sakit lutut. Bila nak bangkit tu jenuh, nak tunggu gear 1 nak masuk tu. Tu ke depan tu, angkat kaki belakang blok macam tu kan. Macam-macam. Tak apalah, maksudnya itulah. Bila nikmat Allah bagi kat kita sebelum ni, kita boleh buat macam-macam. Bila dah sampai ke usia yang macam ni, satu nikmat Allah ambil kan. Jadi bila kita fikir nikmat Allah yang banyak pada kita ni, kita akan sentiasa memuji Allah Ta'ala. Tak ada masa dah nak puji diri sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, fikirlah amalan-amalan yang kita buat daripada sebesar-besar amalan yang kita rasa tu yang paling bagus kan. Sampailah sekecil-kecil amalan yang pernah kita buat, bimbang-bimbang satu pun amalan yang kita buat tu daripada kecil sampai yang besar, satu amalan pun Allah tak terima. Mana nak letak muka kita kat depan Allah Ta'ala? Yang ketiga, fikirlah kita ni banyak dosa yang Allah buat, yang kita buat kat Allah Ta'ala. Bimbang-bimbang dosa yang kita buat, kita tangkat tangan, ya Allah ampun dosaku ya Allah. Ya Allah, munajat kalau Allah Ta'ala akan buat solat taubat dan sebagainya. Bimbang, dosa-dosa itu langsung Allah tak maaf, langsung Allah tak ampun. Macam mana kita nak bawa syurga? Macam mana kita nak jengah kaki kita dalam syurga? Waktu fikir-fikir benda ni, akan hilanglah perasaan ujub dari dalam diri kita. Itu pesan Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kalaulah kita hari ni pun rasa susah, ustaz nak buat macam ni, ustaz susah, saya nak bawa satu kisah. Disebut dalam kisah, disampaikan dalam riwayat Israiliyat, tapi cerita ni dia ada sandaran berdasarkan kepada cerita yang sahih bahawa Nabi Allah Sulaiman, ayahanda kepada Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Daud, satu ketika dia di antara, kalau tuan-tuan buka sejarah perang antara Jalut dengan Talut, Nabi Allah Daud ni ada kisah dia. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, dia bukan hanya sekadar seorang pemerintah, dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang yang soleh, orang yang baik. Sampai satu ketika dia pergi kat gigi ayak tu, dekat laut tu, gigi dekat pesisir pantai. Gigi ayak tu, dia duduk orang tu, dia angkat tangan, ya Allah, banyak sangat dah amalan aku buat. Kalau nak dihitung ayak mata aku ni dah kering dah. Nak dihitung dengan tulang belakang aku dah rasa bengkok dah. Apa lagi yang aku buat hari ni yang aku rasa, yang kau rasa tak cukup lagi ya Allah. Dia mengadu kat Allah. Dia tak mengadu kat orang. Kita hari ni, siapalah aku kena goreng ikan goreng je. Buh dalam Facebook. Ikan goreng ni duk tengok aku ke yang tengok dia. Aku tak pasti ikan ni termenung ke aku yang termenung kepada ikan. Tulis dalam Facebook, up status. Kita mengadu. Kan? Maksudnya bini suami aku tak beli ikan gorengnya, orang lain ayam KFC lah apa, mengadu kat media sosial. Orang pun tag tu, lah kesiannya, alah. Kita pun kita cuba tengok Nabi mengadu dekat Allah Ta'ala. Manusia tak tahu kan. Nabi SAW sendiri pun mengadu kat Allah Ta'ala kan. Tengah malam angkat tangan munajat, sampai sahabat pun tengok Nabi angkat tangan, jatuh dia punya selendang, mengadu kat Allah Ta'ala. Nabi Allah Daud mengadu, ya Allah, apa lagi yang aku kena buat? Maksudnya dia bukan mempertikaikan apa yang dia buat dah. Dia mengadu pada Allah, hari ni aku dah buat, apa lagi yang aku kena tambah? Apa lagi yang aku kena upgrade? Minta kat Allah Ta'ala kan, agar amalan tu tak sia-sia. Didengar oleh seekor binatang yang namanya katak. Katak dengar. Nabi Allah Daud, dia kelebihan sama macam anak dia Sulaiman. Tapi Nabi Allah Sulaiman boleh sembang pun. Bukan boleh sembang, boleh arah lagi binatang dan juga makhluk lain. Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Daud ni mengadu ke Allah Ta'ala, katak ni dengar. Katak kata, wahai Nabi Allah Sulaiman, engkau adalah sebaik-baik makhluk. Engkau ni sebaik-baik makhluk. Engkau buat segala-gala kebaikan
yang Allah dah suruh untuk kamu buat. Wahai Nabi Allah Adam, Nabi Allah Daud, sesungguhnya aku ni binatang yang duduk dalam hutan. Kadang-kadanglah burung terjun dalam laut, dalam air. Aku nak sebut kat engkau, aku ni walaupun aku tak seperti manusia, iaitu boleh ibadat, tapi aku ni sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Paling-paling kurang sehari aku ingat Allah Ta'ala sebanyak 10,000 kali. Terus Nabi Allah Daud lagi menangis. Betapa makhluk yang namanya binatang pun sentiasa ingat Allah Ta'ala. Aku ni bimbang, duk fikir amalan je. Rupanya amalan aku ni kadang-kadang dengan manusia, untuk dipertontonkan manusia. Bimbang amalan aku semakin dihakis, kerana aku bukan nak dapatkan penghargaan manusia, penghargaan Allah Ta'ala, tapi aku nak dapatkan pujian manusia. Wal'ayazubillah min zalik. Maka sebab itulah kita hari ni bila dengar apa yang berlaku pada hidup kita hari ni, jangan cepat tuding jari dekat orang. Jangan nampak kelemahan dan kekurangan orang untuk kita nilai. Sebaliknya tengok dalam diri kita sendiri. Apa yang aku dah buat untuk agama? Apa yang aku buat untuk masyarakat, untuk agama aku? Mudah-mudahan saya kongsikan kepada tuan-tuan ini, tak lain tak bukan sebagai muhasabah kita berada di penghujung 1443 nak masuk 1444 nanti. Kita doa mudah-mudahan tahun baru ni Allah bagi satu lembaran baru untuk kita buat kebaikan. Allah bagi kepada kita kesihatan yang berpanjangan. Ya, saya doakan pada ibu ayah terutamanya. Sebab bila saya tengok mak ayah-ayah ni yang duduk kat sini macam mak ayah saya juga. Yang saya doakan kebahagiaan yang kita dapat, macam mana kita hidup semuda-muda tu sampailah kita tua di samping anak-anak yang soleh-solehah. Doa untuk kita belakang, insya-Allah. Kalau ada sampai masa, tak lain tak bukan kita akan balik kepadanya. Jadi kita dah bersiap siaga dengan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah himpunkan dengan kasih sayang. Allah bagi kepada kita rahmat yang berpanjangan, insya-Allah. Semoga yang baik itu datang pada Allah sebagai panduan dan pedoman untuk kita. Yang lemah, yang kurang datang pada diri saya, maupun mungkin ada gurauan, mungkin ada kata-kata saya yang tak berapa sedap didengar. Mohon maaf banyak-banyak sebagai manusia biasa. Yang paling penting daripada Allah Ta'ala yang didatangkan khas dengan kalimah-kalimah kalam Allah itu, ambillah sebagai pegangan. Jangan kita tolak langsung. Daripada sunnah Nabi, ambillah sebagai panduan untuk dijadikan sebagai satu sandaran kekuatan dalam kehidupan untuk hadapi cabaran. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah sekalian, semoga kita berjumpa lagi. Di akhir ni saya nak tinggalkan satu doa, seperti mana doa daripada Nabi SAW sendiri ketika mana ibu kepada Anas bin Malik minta doa. Ni benda yang kalau boleh kita ni hari ni tuan-tuan jumpa orang baik-baik, hatta bukanlah hanya orang baik-baik saja. Kadang-kadang kita jumpa orang yang kita nampak alim, lebih baik pada kita, minta dia doa untuk kita. Doa, jangan lupa doa saya. Kan? Kadang-kadang kita ni berapa? Malas minta doa, dia pun lebih kurang aku. Kita memang nampak dia kurang pada kita, ataupun dia lebih teruk pada kita sebab kita nampak hak yang kita tak nampak. Mungkin dia lebih baik daripada kita. Sebab tu kita jumpa orang, jumpa siapa-siapa, doa aku dah. Jangan lupa doa, kita minta doa. Sebab tu Nabi, bila dia saat Nabi hidup, apa yang minta doa daripada Nabi SAW? Antaranya mak kepada Anas bin Malik. Apa doa dia? Dia minta dekat Nabi doa, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik ma a'taitahu. Ni doa Nabi untuk Anas bin Malik, keluarga Anas bin Malik. Betul lah, Anas bin Malik umurnya panjang, kaya-raya, kemudian keluarga dia melimpah ruah dengan rezeki. Apa doa Nabi? Allahumma akthir malahu, ya Allah banyakkan hartanya. Allahumma akthir malahu wa waladahu, dan anak-anak dia. Cuba tengok anak kita berapa orang? Seorang, dua. Tak banyak Ustaz. Mak ayah kita dulu kan 10, 12, sedozen kan. Boleh buat satu pasukan bola sepak. Jadi maksudnya kalau yang tak cukup tu tambah lagi lah. Faham? Awak Cik Zul macam blur pula. Benda boleh tambah kan. Teknikal je tu. Angka boleh tambah. Cuma berani ke tak berani je. Okey. Jadi maksudnya doa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik ma a'taitahu. Minta doa, tambah, ya Allah banyakkan harta dia, banyakkan anak pinak dia, dan berkatilah apa yang Engkau berikan kepada mereka. Kita doakan untuk orang yang kita jumpa tu. Mudah-mudahan berkat doa kita bersama-sama Allah perbanyakkan kebaikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Siru ala barakatillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.